Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 1. Okey, terlebih dahulu cikgu nak ucapkan selamat datang ke SMK Seri Mahkota. Walaupun dalam tempoh 2 minggu ni kamu akan belajar secara PDPR ya. So diharapkan semua murid dapat menyesuaikan diri walaupun kamu beralih daripada sekolah rendah ke sekolah menengah ya. Okey, untuk hari ini kita akan pergi kepada subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. So, izinkan cikgu perkenalkan diri dahulu. Okey, nama cikgu adalah Puan Nur Adila Hussein. Kamu boleh panggil saya Puan Adila ataupun Cikgu Adila lah ya. Okey, selepas ni dalam tempoh 2 minggu kita akan berjumpa lah. So, dalam tempoh 2 minggu ni kita akan buat secara PDPR saja. So, untuk hari ini kita hanya ingin memperkenalkan kamu berkaitan topik dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan, apa yang kamu akan belajar sepanjang tahun dan latihan berkaitan PBD yang kamu akan buat lah. Okey, so marilah kita lihat buku teks. Okey, inilah bentuk buku teks muka depan ya. Buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan kamu akan dapat pada hari ini atau esok lah ya, untuk minggu ni lah. Okey, tingkatan 1. Okey, SSM ya. Okey, mari kita lihat apa yang kamu akan belajar pada tahun ini. Okey, mari kita fokuskan untuk pendidikan jasmani. Okey, untuk pendidikan jasmani di bahagian kandungan ni, unit pertama yang kamu akan belajar adalah dalam kutat unit pertama adalah tentang gimnastik asas. Okey, gimnastik asas. Okey, unit kedua kamu akan belajar pergerakan berirama. Ada tarian kat sini ya. Okey, yang seterusnya unit 3 iaitu berkaitan dengan permainan kategori serangan iaitu bola sepak dan bola jaring. Kemudian untuk unit 4 kamu akan belajar permainan kategori jaring iaitu bola tampar dan badminton. Seterusnya untuk unit 5 kamu akan belajar bahagian olahraga asas. Okey, untuk tingkatan 1 nanti kita belajarlah beberapa acara sukan saja ya. Seterusnya untuk unit 6 kamu akan belajar rekreasi dan kesenggangan, ada permainan di situ ya. Okey, seterusnya unit 7 kamu akan belajar tentang kecergasan fizikal. Okey, habis bab pendidikan jasmani. Sebab untuk PJK ni ada dua bahagian kan, ada PJ dan PK. Untuk bahagian PK kamu akan belajar pada unit 1, kamu akan belajar tentang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial peers. Okey, di bawah peers kita akan ada 7 bahagian ya, iaitu yang pertama berkaitan kesihatan diri dan reproduktif. Yang kedua, penyalahgunaan bahan. Okey, yang ketiga, kemahiran pengurusan mental dan emosi. Seterusnya, kekeluargaan. Kemudian kamu akan belajar perhubungan dan kamu akan belajar tentang penyakit. Seterusnya kamu akan belajar tentang keselamatan. Okey, bagi unit 2 di bawah pemakanan kamu akan belajarlah berkaitan pemakanan yang baik ya, yang perlu diamalkan. Okey, seterusnya untuk unit 3 di bawah pendidikan kesihatan kamu akan belajar tentang pertolongan cemas. Okey. So itu sajalah di bawah pendidikan kesihatan. So itu adalah subtopik yang kamu akan jumpa untuk tingkatan 1 So saya harap kamu bersedialah. Okey, untuk tempoh 2 minggu ni PDPR kita akan buat secara teori, kemudian naik sekolah nanti kamu akan bertemu bulan puasa kan. Untuk bulan puasa kita tak akan ke Padang kita akan belajar secara teori pendidikan jasmani dan ataupun pendidikan kesihatan. Kamu akan ada 4 masa ya untuk PJK, 2 masa untuk PJ dan 2 masa untuk pendidikan kesihatan bagi 1 minggu. Okey, so kita untuk 1 bulan puasa kita akan habiskan silibus dalam kelas lah, kita tak akan ke Padang. Kemudian habis bulan puasa barulah kita akan mulakan bahagian praktikal di Padang Sebab untuk pendidikan jasmani pun kamu perlu melaksanakan ataupun perlu membuat PBD pentaksiran bentuk PBD
di mana kalau secara lisan ataupun bertulis kamu akan jawab soalan, atau untuk praktikalnya kamu akan ke padang lah untuk membuat latihan. Akan buat secara praktikal lah. Okey, so untuk seterusnya untuk hari ini sebenarnya kita akan fokus bab 1 unit saja. Okey, untuk PJPK dia tak seperti subjek lain ya. Kita tidak akan bermula dengan bab pertama. Untuk bab pertama kita tak akan, unit pertama yang ini gimnastik asal kita tak akan pergi dulu ya. Untuk hari ini kita akan terus kepada unit 7 iaitu kecergasan fizikal, sebab kita nak tahu untuk kecergasan fizikal ni merupakan asas kepada sukan lah, pada pendidikan jasmani dan kesihatan ni. So kita perlu tahu bahagian kecergasan fizikal dahulu. So hari ni kita akan fokus kepada kecergasan fizikal. Sikit saja kita akan masuk, kemudian lepas kamu habis tonton video ini, kamu akan jawab soalan lah untuk menandakan kamu faham ataupun tidak berkaitan penerangan saya. Okey, mari kita pergi kepada unit 7 dahulu sebab ia merupakan asas kepada pendidikan jasmani dan kesihatan. Mari kita kenal bagaimana yang dikatakan dengan apa yang dimaksudkan dengan cergas Okey, kecergasan fizikal. Okey, standard kandungan yang ingin dicapai pada hari ini. Okey, kat sini ada 7 standard kandungan, tetapi kita ingin capai hanya satu kat sini sebab kita ada satu masa je. Okey, yang pertama itu melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Okey, at least kamu tahu apa jenis senaman untuk meningkatkan kapasiti aerobik, dan kamu dapat kenal pasti apa yang dimaksudkan dengan kapasiti aerobik. Okey, yang lain tu seperti kelenturan, daya tahan kekuatan otot, kita akan pergi pada next class Okey, mari kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan kecergasan. Okey, di sini telah ditulis. Okey, menurut Corbin dan Lindsay 2006, kecergasan fizikal adalah keupayaan sistem tubuh badan untuk bekerja dengan efisien bagi membolehkan seseorang itu menjadi sihat serta dapat melaksanakan aktiviti dalam kehidupan seharian. Maksudnya kecergasan ni bila kamu ada, kamu berasa sihat dan tidak lesu kamu boleh membuat pelbagai aktiviti tanpa rasa lesu dalam seharian lah. Contoh pagi-pagi kamu boleh bangun, kemudian pergi sekolah, kemudian balik sekolah tu mampu lagi buat kerja kan, sama buat kerja sampai petang, sampai malam. Tak adalah habis sekolah tu kamu balik tidur sepanjang hari kan, tak. So kamu masih dapat melakukan kerja-kerja lain lah. Okay. Seterusnya, komponen kecergasan berasaskan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik yang pertama, yang kedua daya tahan otot, yang ketiga kekuatan otot, yang keempat fleksibiliti dan komposisi badan. So untuk tingkatan 1 kamu mengenal komponen kecergasan berasaskan kesihatan Untuk bahagian lakuan motor kamu akan jumpa pada tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 lah. So hari ini dalam 5 elemen kecergasan yang ini, kamu hanya kita akan fokus kepada kapasiti aerobik saja. Okey. Okey, mari kita lihat. Dekat bawah ni ada gambar, beberapa gambar berkaitan elemen kecergasan yang diterangkan tadilah. Okey. Kapasiti aerobik. Okey, cuba tengok dekat bahagian kapasiti aerobik ni. Okey. Gambarnya. Kapasiti aerobik, gambarnya kat sini apa? Apa aktiviti yang dilakukan oleh pelajar tersebut? Itu lompat tali Okey. Skipping skipping. Saya rasa ramai yang pernah buat skipping Okey, kemudian tengok di bawah ni kekuatan dan daya tahan otot. Apa aktiviti tu? Okey, ini dinamakan push up. Okey. Tekan to B. Okay, kita pergi bawah sikit. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Yang ini bahagian kelenturan. Boleh buat macam ni. Maksudnya kamu mempunyai kelenturan badan lah. Okey.
Kemudian seterusnya bahagian komposisi badan ada pengukuran berat, tinggi. Ada komposisi badan ni kamu akan buat ukuran lipatan kulit ya. Okey, seterusnya kita pergi dahulu kepada kapasiti aerobik ya. Kita tinggalkan dulu fit tu. Okey, kita pergi kepada maksud kapasiti aerobik tadi. Apa yang dimaksudkan kapasiti aerobik? Okey. Maksudnya adalah kapasiti aerobik ialah keupayaan individu untuk kekal melakukan sesuatu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam suatu tempoh masa. Individu yang mempunyai tahap kapasiti aerobik yang baik mampu melakukan aktiviti fizikal untuk tempoh yang lama sebelum lesu. Maksudnya kat sini kapasiti aerobik ni melibatkan kemampuan jantung awak ya. Kemampuan jantung, bukan saja jantung, paru-paru, okey, salur darah, melibatkan semua itulah, okey, untuk membekalkan oksigen sepanjang melakukan aktiviti. Maksudnya awak tak penat. Awak ada fit, orang panggil fit tu kan, awak ada apa tu, fitness yang tinggi. Contohnya awak, saya suruh awak jogging dalam 2 km pun awak tak penat. So awak mempunyai kapasiti aerobik yang baik lah. Macam tu ya. Ni kalau orang tak ada kapasiti aerobik ni yang tinggi, dia naik tangga ke, dia jogging sekejap pun dah rasa penat. Maksudnya kapasiti aerobik dia tak bagus lah. Okey. So kat sini antara aktiviti yang dapat membantu meningkatkan kapasiti aerobik ialah berjogging dan senam aerobik. Ingat ya, untuk kapasiti aerobik ni dia melibatkan jantung. So latihan yang baik untuk jantung adalah latihan yang berbentuk, ingat kat sini bentuk latihan tu mestilah yang pertamanya intensiti rendah. Maksudnya kerja latihan tu tak teruk mana. Dia yang ringan-ringan je. Contoh berjogging. Bukan lari pecut. Lari pecut tu intensiti dia tinggi sebab kita penat kan, cepat penat. Ni maksudnya latihan dia intensiti dia rendah je. Maksudnya dia tak berapa penat. Tetapi syarat kedua mesti lama, dalam tempoh yang lama. Okay, so barulah dapat meningkatkan kapasiti aerobik awak. Sebab tu dia bagi kat sini ialah berjogging. Biasanya orang berjogging slow je kan. Tak adalah orang berjogging tu pecut kan. Ataupun pelbagai berjogging slow, kemudian pecut sekejap je, kemudian slow balik, boleh kan. Kemudian senam aerobik. Senam aerobik ni biasa dengan iringan lagu kan. So dia ambil masa tempoh yang lama lah. Senam aerobik ni biasa 30 minit macam tu kan. Sebab senam aerobik ni dia tak letih ya. Dia punya latihan dia biasa-biasa saja. Okey, kemudian cuba tengok pelajar ni. Sebelum memulakan senaman untuk meningkatkan kapasiti aerobik, kita perlu mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum untuk mendapatkan kadar nadi latihan. Formula Covenant boleh digunakan untuk mengira kadar nadi latihan. Okey, untuk formula ni kita akan belajar dalam kelas lah untuk lebih faham ya. Cuma kat sini kita nak bagi tahu untuk dapatkan kadar nadi latihan awak, awak kena tahu kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat ni nak ambil bila? Okey, kadar nadi rehat ni kat sini dikata untuk mendapatkan bacaan kadar nadi rehat KNR yang tepat, ambil denyutan nadi pada waktu pagi sewaktu bangun daripada tidur. Maksudnya awak tidur malam tu, pagi esok tu dah kunci jam siap-siap kan. Bunyi je jam. Terus ambil handset tu, setkan dekat stopwatch tu kan. Pergi kira nadi. Okey, letakkan 2 jari pada pergelangan tangan ataupun keratit kat leher awak tu. Kemudian tekan stopwatch 1 minit. Kira berapa bacaannya. Contohlah dapat 70. 70 tu ada maksud dia. Semakin rendah kadar nadi rehat, semakin fit. Semakin bagus kapasiti ya. Maksudnya jantung awak tu baguslah. Semakin tinggi, contoh tidur pun awak punya kadar nadi rehat awak 150. Maksudnya tak baguslah, awak dalam keadaan rehat tetapi jantung awak laju so tak bagus sebenarnya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada yang ni pengiraan kita akan pergi kemudian dalam kelas ya. Okey, kita pergi ke atas ni apa yang dimaksudkan dengan fit ya. Okey, prinsip fit.
Prinsip fit ni kita perlu tahu bila melakukan sesuatu latihan. Kalau tak guna prinsip fit ni, nanti tak efisien. Maksudnya latihan awak tu tak efisien lah, kurang berkesan. Okay? Untuk buat latihan, sesuatu latihan, tak kisahlah awak nak latih untuk sukan apa-apa pun, mesti tengok prinsip fit. Apa itu fit? F yang pertama adalah frekuensi, kekerapan. Okay, frekuensi bermaksud kekerapan melakukan latihan. Anda digalakkan bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu, seperti berjalan laju, berjoging, berenang dan senam aerobik. Awak nak pastikan jantung awak okey, kapasiti aerobik awak meningkat. So awak kena keraplah melakukan latihan. Tak bolehlah 1 minggu sekali. Kat sini dia kata sekurang-kurangnya 5 kali seminggu kan. Digalakkan bersenam. Tapi boleh juga sekurang-kurangnya 3 kali seminggu pun boleh ya. Okey. Kemudian I, intensity. Tahap intensity tu rendah ke tinggi? Okey, intensity bermaksud tahap kesukaran melakukan aktiviti fizikal. Semakin tinggi intensity latihan, semakin tinggi denyutan nadi atau degupan jantung. Semakin letih lah. Contoh intensity tinggi, mesti latihan tu penat. Lebih penat. Kalau intensiti rendah ni, dia kurang penat. Okey. So, macam saya cakap tadilah, untuk kapasiti aerobik, untuk jantung, intensiti mesti rendah. Tak boleh ambil intensiti tinggi sebab bila intensiti tinggi, kesukaran dia tinggi, awak boleh buat sekejap sajalah. So, dia tidak akan efek pada jantung awak. Okey. Okey, seterusnya T, time, masa. Okey, masa yang anda peruntukkan untuk aktiviti fizikal. Tak bolehlah terlalu sekejap. Okey. Kalau sekejap memang tak akan efisien. Tak bermaksud apa-apa ya. Tak berkesan. Lakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 hingga 60 minit. Contoh kapasiti aerobik kita nak tingkat kapasiti aerobik tadi, dia kata berjoging kan. Tak boleh lah awak berjoging 5 minit. 5 minit tak berkesan lah. So perlu berjoging 30 minit. Berselang rehat lah. Bukan maksudnya 30 minit tak awak jogging sampai kesudah kan. Tak daya juga kan. So kena selang dengan rehat. Okey. Senam aerobik pun macam tu juga. Boleh buat 30 minit. Bolehlah rehat dalam tempoh tu ya. Okey, seterusnya T yang terakhir adalah type, jenis. Okey, jenis-jenis aktiviti fizikal yang berbeza memberi kesan terhadap komponen kecergasan yang berbeza. Mestilah tengok type, jenis latihan. Contoh awak nak latih kapasiti aerobik tadi lah kan. Untuk jantung awak, jenis latihan mestilah sesuai. Contohnya tadi apa? Berjoging, berenang pun boleh. Berenang tu pula mestilah berapa lap. Tak bolehlah sekali je kan. Kemudian berbasikal pun boleh, tapi jaraknya jauh lah. Kemudian senam aerobik pun boleh, skipping tadi pun boleh. Okey, untuk kapasiti aerobik. Tak bolehlah awak buat untuk tingkatkan jantung, tiba-tiba awak buat latihan awak buat tekan tubi tadi. Tu pun tekan tubi awak buat 1 minit je. Tak boleh lah. Memang tak berkesan untuk jantung awak. So, jenis tu mesti kena relate dengan kecergasan apa yang kita nak tingkatkan. Okey. So, saya harap awak fahamlah. Kita hanya terangkan tentang kapasiti aerobik saja ya. Untuk kekuatan, daya tahan, kelenturan dan komposisi badan kita akan terangkan pada next class dan mungkin dalam kelas nantilah. Kita akan tunjukkan video dan bagaimana cara melakukan aktiviti tersebut. Okey, untuk bagaimana nak buat tadi berjoging tu awak tahu kan, senam aerobik pun tahu. Nanti saya akan share lah contoh senam aerobik dalam grup dan contoh beberapa contoh latihan untuk meningkatkan kapasiti aerobik. So, itu saja untuk hari ini. Selepas habis ni, silalah pastikan isi kehadiran, link kehadiran, kemudian silalah jawab kuis yang saya berikan link sebentar lagi ya dekat grup. Nanti kemudian kamu akan screenshot lah. Kamu akan screenshot jawapan kuis tersebut ya. Okey. Sehingga berjumpa lagi di kelas seterusnya. Terima kasih kerana memberikan kerjasama, memberi fokus. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.